kita teruskan dengan bacaan doa sebelum belajar. Okey, baiklah. Sebelum itu, pastikan murid-murid bersedia dan berdoa dengan penuh khusyuk. Okey, sudah sedia? Okey, angkat tangan. Baiklah, Ustaz akan mengetuai bacaan doa. Okey, murid-murid boleh angkat tangan dan kita aminkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wan syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, selesai sudah doa sebelum kita belajar. Sekarang kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid semua, sekarang cuba murid-murid perhatikan gambar yang berada di sebelah Ustaz. Kamu tengok itu. Gambar apa tu? Kan gambar orang sedang melakukan ibadah haji di Mekah. Ya, ibadah haji dilaksanakan oleh umat Islam di kota Mekah. Okey. Jadi ibadah haji ni adalah rukun iman yang kelima. Mengucap dua kalimah syahadah, menunaikan solat, berpuasa, berzakat, dan yang terakhir menunaikan haji bagi yang mampu. Itu rukun Islam. Okey, jadi siapa boleh teka agak-agaknya apa yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, Ustaz bagi clue. Bidang sirah. Bidang sirah. Ada yang boleh teka? Okey, kita tengok. Pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan sirah yang bertajuk Hajjatul Wada. Hajjatul Wada. Hajjatul Wada ini adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hayat baginda. Haji ini turut dikenali sebagai haji perpisahan. Kenapa haji perpisahan? Okey, nanti Ustaz bagi tahu kenapa nama dia haji perpisahan. Okey, sebelum tu nampak tak ayat Quran yang Ustaz paparkan di bawah ini? Okey. Ayat Al-Quran ini adalah daripada surah Al-Maidah. Okey, Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Shadaqallahul azim. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah ridha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Jadi ayat Al-Quran yang Ustaz bacakan sebentar tadi adalah ayat yang diturunkan ketika Nabi menunaikan haji ini. Okey, boleh. Jadi kita teruskan pembelajaran kita hari ini bagi bidang sirah, iaitu berkaitan Hajjatul Wada ataupun haji perpisahan. Kenapa nama dia haji perpisahan? Okey, jom kita tengok. Okey, baiklah. Murid-murid masih bersama dengan Ustaz. Okey, baiklah. Okey, jadi kan Ustaz ada bagi tahu tadi, Hajjatul Wada juga dikenali sebagai haji perpisahan. Kenapa agaknya? Okey, ada yang tahu? Okey. Hajjatul Wada dikenali juga sebagai haji perpisahan kerana haji tersebut adalah haji yang pertama dan haji yang terakhir. Maksudnya satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Rasulullah sepanjang hayat baginda. Namanya dikenali sebagai haji perpisahan kerana selepas sahaja baginda mengerjakan haji tersebut, tidak lama kemudian baginda Rasulullah telah jatuh sakit dan kemudian wafat. Itulah sebabnya haji tersebut dikenali sebagai haji perpisahan, kerana itu merupakan bermulanya detik perpisahan
umat Islam dengan Rasulullah, kerana Rasulullah telah wafat setelah menunaikan haji tersebut. Jadi dia digelar haji perpisahan. Okey, sekarang kita tengok pula kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Kronologi ni maksudnya bagaimana haji itu bermula, perjalanan Nabi. Okey, kalau kamu boleh buka buku teks, kamu rujuk buku teks muka surat 158. Kamu buka muka surat tu. Okey, sambil kamu buka, kamu tengok video Ustaz ni. Okey, 158. Okey, baiklah. Okey, yang pertama, kalau kamu boleh tengok yang Ustaz paparkan, Rasulullah dari Madinah ke Zulhulaifah. Zulhulaifah tu nama tempat. Jadi baginda daripada Madinah bergerak bersama kaum muslimin. Kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Orang jalan. Time tu naik unta, jalan kaki naik unta. Tiada lagi kapal lah. Jadi dorang bermalam di sana, dorang menginap di sana. Lepas tu berihram. Berihram ni pakai pakaian haji yang warna putih tu. Okey, jadi dorang sudah sampai di Zulhulaifah. Okey, sudah dorang sampai di Zulhulaifah, dorang berjalan pula ke Zutua. Nama tempat tu Zutua. Okey, jadi Nabi meneruskan perjalanan. Jadi sampai je dekat Zutua tu, okey, baginda berhenti. Kan perjalanan tu jauh, jadi baginda berhenti. Jadi dong bermalam juga dekat Zutua tu, Nabi dan kaum muslimin. Okey, kemudian daripada Zutua tu baginda meneruskan perjalanan. Dari jalan-jalan sampai ke kota Mekah, tempat Kaabah, tempat ibadah haji. Sampai dekat Mekah, Baitullah. Kaabah tu digelar Baitullah. Jadi sampai di sana baginda melakukan tawaf dan sa'i. Tawaf ni yang ada Kaabah dekat tengah, ada umat Islam pusing. Itu tawaf nama dia. Sa'i nanti kamu belajar lah kalau kamu pergi sekolah menengah. Sa'i itu dia berlari ulang-alik daripada Bukit Safa dan Marwah. Okey, tapi kamu tidak perlu tahu tu. Yang kamu perlu tahu, baginda sampai di Mekah. Sampai di Mekah, baginda tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i. Okey, jadi sudah baginda tawaf dan sa'i, baginda pergi ke Mina. Mina ni pun nama tempat. Daripada Mekah pergi ke Mina. Dekat Mina ni baginda bermalam juga, menginap juga dekat sini. Baginda menginap juga di sana satu malam je. Baginda malam dekat sana. Lepas tu besok dia, macam hari ini kan, Nabi sampai, dia rehat malam. Okay, besok dia Nabi meneruskan perjalanan ke Arafah. Arafah. Okay, Arafah. Okay, itu kronologi dia. Okay, nanti kita sambung dekat video yang seterusnya. Okay, jadi kan tadi Nabi di Mina, dia bergerak ke Arafah. Okey, ini Arafah. Jadi dekat Arafah ni apa yang Nabi buat? Baginda melakukan ibadah wukuf. Wukuf ni dia berhenti. Dia wukuf dekat wukuf ni macam berhentilah. Perkataan wukuf tu daripada waqaf, berhenti di Arafah. Dia berhenti. Ini semua ibadah ibadah haji yang bermula daripada Madinah semua tadi tu. Ini ibadah haji. Jadi secara tidak langsung kamu pun belajar ibadah haji. Okey, jadi baginda wukuf di Arafah dan menyampaikan khutbah. Khutbah terakhir. Khutbah terakhir kan haji ini haji terakhir. Jadi khutbah yang baginda sampaikan khutbah terakhir juga. Dia sampaikan dekat Bukit Arafah tu, tinggi, dekat bukit. Nabi dari atas tu dia sampaikan khutbah. Jadi ayat yang tadi Ustaz baca tu, yang al-yauma akmaltu lakum, tadi tu kan, ayat tu Nabi turut bacakan semasa
menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin di Bukit Arafah. Oke, jadi sudah Nabi sudah Nabi berwukuf, Nabi berkhutbah, baginda meneruskan perjalanan ke Muzdalifah. Muzdalifah ni pun nama tempat. Nama tempat. Jadi Nabi bermalam juga di sini. Jadi dari Muzdalifah baginda balik semula ke Mina. Mina. Nama tempat Mina. Mina. Jadi baginda pergi ke Mina ni untuk melakukan ibadah melontar jamrah. Melakukan ibadat melontar jamrah. Dan Nabi turut menyembelih unta. Melontar jamrah ni salah satu daripada ibadat yang dilakukan semasa haji. Nanti kamu akan tahu ya tu. Kalau ada ibu bapa kamu ataupun datuk nenek kamu yang pernah menunaikan haji, nanti kamu tanya, boleh tanya orang. Melontar jamrah ni dia ambil batu, dia lontar. Ada satu tempat tu, jamrah nama dia. Ada 3. Dia lontar batu. Okay. Jadi dari Mina tu, baginda pergi ke Mekah semula. Dia pusing-pusing je ni. Tapi jauh, tempatnya jauh. Kalau zaman sekarang senang lah, ada pengangkutan. Zaman dulu unta jalan kaki. Itu je. Jadi baginda ke Mekah. Jadi baginda kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Tawaf ni hanya dibuat di Baitullah, di Kaabah. Kaabah keliling. Keliling 7 kali. Itu ibadah tawaf nama dia. Jadi sudah Nabi buat tawaf tu, Nabi pun kembali ke Madinah. Madinah tempat Nabi tinggal. Sudah habislah, kiranya Nabi selesai melakukan ibadah haji. Tawaf yang Nabi buat tu, tawaf terakhir tu, tawaf terakhir. Tawaf yang sebelum kita mau habis ibadah haji, kita buat tawaf. Okey, itu dia kronologi. Okey, nanti Ustaz akan tunjukkan ringkasan supaya lebih mudah. Okey, baiklah. Okey, sekarang kamu tengok dekat sebelah tu ada kereta api kan? Kereta api tu. Okey, sekarang kita tengok ringkasan kronologi peristiwa Hajjatul Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sudah jelaskan dekat muka surat 158 tu, kan? Sudah tadi. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Baginda bermula daripada tempat tinggal baginda lah, dari Madinah. Dari Madinah pergi ke Zulhulaifah. Zulhulaifah. Okey, jadi baginda dari perjalanan dari Madinah ke Zulhulaifah. Kemudian pergi ke Zutua. Baginda sampai ke Zutua. Kemudian baginda sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah. Mekah ni Nabi buat apa? Apa tu? Pusing-pusing Kaabah apa? Tawaf. Nabi tawaf. Okey, jadi Nabi sampai ke Mina. Mina kan? Mina nama tempat. Bukan nama orang, nama tempat Mina. Okey, lepas tu baginda sampai ke Arafah. Arafah ni Nabi berwukuf. Nabi wukuf dan menyampaikan khutbah. Khutbah terakhir Rasulullah bersama umat Islam. Dari Arafah tu baginda pergi ke Muzdalifah. Baginda bermalam di sini. Okey, kemudian sampai ke Mina. Okey, baginda pulang alik, balik ke Mina. Mina ni apa? Melontar jamrah. Pakai batu. Kan kamu suka kan lontar batu tu. Nanti buatlah ibadah haji ni. Sebab ada kita melontar. Lepas tu Nabi kembali ke Mekah untuk buat tawaf. Tawaf terakhir sebelum kembali semula ke Madinah. Sebelum habis ibadah haji itu kita buat tawaf. Tawaf lagi sekali. Pusing 7 kali. Tawaf. Okey, itu dia kronologi secara ringkas tempat-tempat yang Nabi pergi. InsyaAllah nanti kalau kamu berkesempatan, kamu pun tunaikan ibadah haji. Ibadah haji bagi yang berkemampuan. Nantilah kumpul duit banyak-banyak, sudah kerja, boleh pergi ibadah haji. Macam yang Ustaz tunjukkan ni,
Inilah tempat-tempat yang kamu akan pergi, dan ibadah-ibadah yang kamu akan buat semasa menunaikan haji. Okey ya. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok pula muka surat yang seterusnya. Sebelah dia 159. Okey, muka surat 159. Apa tu di atas dia tu? Apa yang tertulis kat muka surat tu? Dia tentang khutbah Rasulullah. Okey, jadi kita Ustaz akan bagi tahu kamu, jelaskan kepada kamu apa isi penting dalam khutbah Rasulullah tu. Khutbah terakhir ni, khutbah terakhir. Pesanan Rasulullah untuk umat Islam. Okey, jadi kita tengok. Okey, yang pertama, antara isi penting dalam khutbah ni ialah tanggungjawab mengeratkan persaudaraan Islam. Tanggungjawab kita sebagai umat Islam mempunyai tanggungjawab untuk mengeratkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Jadi mesti jaga hubungan silaturahim dengan saudara-saudara sesama Islam kita. Jangan sakiti hati mereka. Jaga tutur kata semua. Okey. Jaga hubungan persaudaraan adik-beradik kita, pakcik makcik kita, saudara mara kita yang lain. Okey, kemudian ni pun isi penting dia. Amalan jahiliyah mestilah dihapuskan. Amalan jahiliyah ni mesti dihapuskan. Okey, Nabi tegaskan antaranya adalah sikap perkauman. Masyarakat Arab jahiliyah ni dia amat kuat berpuak-puak. Jadi contoh, kalau di sini kalau contohlah kan Ustaz, kaum Bajau. Lepas tu ada kaum Bugis, ada kaum Dusun, ada kaum ni. Okay, tapi kalau Ustaz ni hidup zaman jahiliyah, Ustaz akan berpuak. Ustaz dengan kaum Ustaz je, kaum Bajau je. Yang kaum lain Ustaz nak layan, Ustaz tak berkawan. Itu yang Nabi tegah, itu yang Nabi larang. Itu amalan jahiliyah berpuak-puak tu tidak boleh tu. Jangan amalkan sikap berpuak-puak, perkauman. Nauzubillah. Terutama kita lah yang hidup di negara Malaysia, kan terdiri pada berbilang kaum, berbagai bangsa, berlainan agama. Tapi kita hidup harmoni, sebab kita ada semangat kesepaduan, semangat keluarga Malaysia. Okey, yang kemudian Nabi turut menegaskan supaya umat Islam berlaku baik dan menunaikan hak kaum wanita. Jadi dalam khutbah ni Nabi tegaskan supaya orang Islam, kaum lelaki berlaku baik kepada wanita. Contohnya sebagai seorang anak, berbaktilah kepada ibu. Sebagai seorang suami, layanlah isteri dengan penuh kasih sayang dan taat. Begitu juga untuk untuk wanita-wanita muslimat yang lain. Mesti tunaikan hak mereka. Contohnya hak mereka apa? Dapat kasih sayang, dapat nafkah, dapat layanan baik. Itu hak-hak terhadap wanita. Jadi kamu sebagai murid, kalau di rumah tu tolong ibu kamu, hormat ibu kamu, kakak kamu, makcik kamu. Itu hak-hak mereka. Itu benda yang mereka mesti dapat lah. Itu hak mereka. Kita berlaku baik, cakap baik, jangan cakap kasar-kasar. Kalau mama kamu minta tolong, pergilah tolong. Sekarang pun PDPR kan, banyak masa di rumah, luangkan masa bersama mereka. Okey, jadi yang keempat pula, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Ini pun Nabi bagi tahu dalam khutbah tu. Dalam khutbah baginda, kita mesti jadikan dua benda sebagai pegangan hidup kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ni kita baca kan, As-Sunnah ni sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi kita jadikan pegangan dalam hidup. Contoh sunnah Nabi, mulakan kalau buat kerja, mula dari kanan, baca bismillah kan, jaga kebersihan. Banyak sunnah Nabi dalam kehidupan. Jadi kita jadikan benda-benda itu semua sebagai panduan, pegangan hidup kita. Dan yang terakhir, ini pun Nabi
tekankan dalam khutbah baginda. Apa yang kelima tu, yang warna merah tu? Nabi menegaskan supaya umat Islam ni mendirikan solat fardu 5, solat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 ni. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Kalau mau tambah puasa sunat pun boleh, digalakkan. Kemudian berzakat, dan yang terakhir menunaikan haji. Kalau kita tengok apa yang Nabi tekankan ni sebenarnya adalah rukun Islam. Rukun Islam kan ada puasa, ada solat, ada zakat, ada haji. Jadi ini adalah antara isi penting dalam khutbah yang baginda sampaikan semasa menunaikan Hajjatul Wada. Jadi isi-isi penting ni kamu mesti ingat, dan kamu hayati betul-betul, dan jadikan sebagai pegangan dalam hidup. Sebab ini adalah pesanan Nabi, nasihat Nabi untuk kita umat Islam. InsyaAllah kalau kita buat apa yang Nabi pesan, kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, baiklah. Sekarang kita teruskan dengan iktibar. Iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada. Apa yang kita boleh dapat? Apa yang pengajaran iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa haji Rasulullah ni, haji perpisahan. Okay, yang pertama, kalau kamu dapat lihat tu ada gambar love tu kan. Love tu umat Islam mestilah mengasihi Rasulullah. Okey. Apa maksud mengasihi di sini? Kalau kamu tengok gambar tu love ni maksudnya sayang. Jadi maksud mengasihi itu sayang. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, kita mesti sayang dengan Rasulullah. Kita mesti kasih kepada baginda. Okey, seterusnya tu gambar orang Islam ramai-ramai. Jadi apa iktibarnya? Umat Islam mesti hidup bersatu padu. Kita mesti hidup bersatu padu. Jangan ada perpecahan. Jangan ada persengketaan. Jangan gaduh-gaduh. Tak bagus. Kalau kamu gaduh-gaduh kena rotan kan. Jangan, tak boleh. Jangan gaduh-gaduh. Kita umat Islam ni mesti bersatu padu. Gini, bersatu. Okey, dan yang ketiga, tu gambar Al-Quran tu. Kan, ini yang ketiga ni lebih macam isi penting dekat khutbah Rasulullah yang Ustaz jelaskan tadi, iaitu kita mesti jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Dua benda ni kalau kita pegang, insya-Allah terjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada satu hadis daripada Rasulullah yang maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selagi mana kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat. Iaitu inilah dua benda ni, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Nabi pun sudah ada bagi jaminan dalam hadis. Kalau kita pegang dua benda tu, kita tidak akan sesat. Kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, dan yang terakhir, tu gambar orang. Apa tu? Umat Islam mestilah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu ibadah. Tu gambar tu Ustaz bagi contoh. Contoh ibadah solat. Kita mesti bersungguh-sungguh. Buat berhabis, buat sehabis baik. Jangan buat alang-alang. Tak bagus. Kan, solat, puasa, zakat, sedekah, semuanya kita buat bersungguh-sungguh. Sebab kalau kita buat bersungguh-sungguh, insya-Allah kita punya pahala, ganjaran kita pun akan diterima oleh Allah dan diberikan dilipat gandakan. Kan bagus macam tu. Jadi kalau kamu buat sesuatu benda tu, buatlah bersungguh-sungguh. Perkara baik. Perkara baik tolong ibu bapa, belajar, buat tugasan, buat betul-betul. Ini Ustaz bagi tugasan, buat alang-alang je. Mana boleh, buat betul-betul. Itu bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh.
Kan, siapa berusaha, dia yang berjaya. Lah, jadi kita sudah sampai kepada rumusan. Rumusan daripada pembelajaran kita hari ini. Oke, kamu boleh tengok tuh. Apa tuh? Dalam peristiwa Hajjatul Wada, Nabi Muhammad mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji. Kan? Betul kan? Kan tadi Ustaz sudah jelaskan kronologi dia tuh. Kronologi itu kan ada ibadah-ibadah yang kita buat. Contohnya apa? Tawaf, wukuf, melontar jamrah, sa'i. Semua tuh ibadah-ibadah yang kita buat dalam haji. Cara kita melaksanakan haji itu. Macam solat kan ada ruku, ada sujud, ada takbiratul ihram, ada berdiri. Itu solat. Haji tiada itulah yang tadi. Sa'i, tawaf, wukuf, melontar jamrah, dan banyak lagi. InsyaAllah kamu akan belajar juga nih. Kalau suatu hari ditakdirkan kamu dapat menunaikan haji, alangkah baiknya. Alhamdulillah, bersyukur kalau dapat pergi haji. Oke, kemudian apa lagi tuh? Dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperoleh kejayaan di dunia dan akhirat. Apa pesanan Nabi? Kan ada tadi dalam khutbah tuh. Itulah pesanan Nabi untuk kita umat Islam. Jaga hak wanita, layan wanita baik-baik. Tinggalkan amalan jahiliyah. Sikap perkauman tuh jangan pernah ada dalam diri kita. Nggak bagus. Jangan kamu buat macam tu. Oke. Lepas tu apa lagi? Jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan. Itu perkara penting tuh. Jadikan sebagai pegangan. Oke, jadi hari ini saya belajar tentang apa yang kamu belajar. Oke, yang pertama warna kuning tuh, kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Apa kronologi dia? Bermula daripada Madinah. Madinah kan tempat Nabi tuh jalan, pergi Mina, pergi Muzdalifah, pergi Zutua, apa lagi? Zulhulaifah. Banyak nama tempat tadi kan. Sampai Mekah dan balik semula ke Madinah. Itu kronologinya. Dan kemudian isi penting. Isi penting khutbah Rasulullah. Ini isi penting yang tadi itu. Ada yang Ustaz tunjukkan dan Ustaz jelaskan sebentar tadi. Oke, dan akhir sekali apa nih? Iktibar. Iktibar yang kita dapat daripada peristiwa Hajjatul Wada Rasulullah. Iktibar nih yang Ustaz bagi tahu itulah. Kamu mesti amalkan ataupun jadikan sebagai pengajaran. Ambil benda tu terapkan dalam diri. Oke, jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Ustaz harap kamu boleh amalkan apa yang kita belajar nih. Antaranya jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan. Paling senang ada Al-Quran, ada Iqra di rumah, bacalah hari-hari. Baca hari-hari. Lepas tu kalau As-Sunnah mau amalkan, layan ibu bapa, taat ibu bapa. Itu semua sunnah. Sunnah. Pakai dari kanan, pakai baju dari kanan, pakai kasut, selipar dari kanan, baca bismillah. Itu sunnah-sunnah dalam kehidupan. Oke. Jadi itu saja untuk hari ini. Oke, Ustaz harap semua boleh ikut pembelajaran kita. Tonton video ni sampai habis. Oke. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.